Assalamualaikum. Kita akan teruskan untuk buat ulang kaji untuk pelajar tingkatan 5, tetapi bab tingkatan 4. Sekarang ni kita dah masuk bab asid dan base. Cikgu tak ceritalah semua konten-konten asid dan base. Kita hanya mengulang kaji contoh latihan. Walau bagaimanapun kamu mungkin boleh tunggu, sebabnya cikgu sedang buat konten untuk pelajar-pelajar tingkatan 4. Pelajar tingkatan 4 ni cikgu tidak pergi kepada latihan lah. Cikgu cuba buat video tentang konten-konten, tentang isi-isi tentang setiap topik, tapi tak sampai lagi asid dan base lah. Jadi untuk tingkatan 5 ni kita buat latihan sahaja, ulang kaji latihan. Okey, bagi asid dan base, soalan seperti ini biasa banyak kali pernah keluar dalam peperiksaan. Malah SPM pun banyak kali keluar soalan bentuk macam ini ya. Okey, kita tengok soalan dia. Rajah menunjukkan susunan radas untuk mengkaji peranan air ataupun pelarut lain dalam menunjukkan sifat asid. Okey, kita lihat soalan dia. Ada dua radas yang mana kamu lihatlah dia punya gambar rajah ni. Asid ni di dalam air dan dicampurkan dengan magnesium, manakala radas yang kedua hidrogen klorida dimasukkan dalam satu pelarut organik tetrachlorometana. Pemerhatian dia, kita dapati ada gelembung gas, manakala di sini tiada gelembung gas. Kita tengok soalan dia. Apakah yang dimaksudkan dengan asid? Definisi. Soalan definisi, kamu kena bersedialah dengan definisi. Memang hampir setiap tahun dia akan tanya soalan definisi. Bukan saja asid, apa-apa saja definisi. Kalau di sini asid, maksud dia kamu kena hafal, asid adalah sebatian kimia yang mengayon di dalam air dan menghasilkan ion hidrogen. Key point dia adalah mengayon di dalam air dan menghasilkan ion hidrogen. Mesti ada dua-dua ni, dapat satu markah. Namakan gas yang terbebas eksperimen 1. Magnesium, logam tindak balas dengan asid mesti menghasilkan garam dan gas hidrogen. Jadi gas yang terbebas tu adalah gas hidrogen. Tuliskan persamaan kimia. Ini benda-benda asas lah. Ini kalau tak boleh buat, susah lah. Benda asas. Logam, magnesium bertindak balas dengan asid, menghasilkan garam, magnesium klorida dan gas hidrogen. Tuliskan persamaan ion. Untuk menjawab soalan persamaan ion ini, cikgu tunjukkan cara-cara dia. Ini jawapan dia. Ini langkah-langkah dia lah. Mungkin sebahagian besar kamu dah tahu. Ini cikgu ulang balik sikit sajalah. Ini jawapan dia. Yang kita nak ni saja. Tapi macam mana kita boleh dapat sehingga jawapan macam ni. Pertama kita buat macam persamaan umum dia, persamaan kimia yang biasa dia. Kemudian kamu kena, ada banyak cara. Ini salah satu cara. Kamu kena pecahkan dia lah. Konsep dia adalah, kalau dia satu sebatian ion, kita kena pecahkan dia kepada ion masing-masing. Kalau logam tak payah pecah lah, kita turunkan. Magnesium kita turunkan. HCl ni sebatian ion, larutan. Jadi kita kena pecahkan H plus dengan Cl minus. Memandangkan persamaan dia ada 2 di depan ni, maka 2H, 2 ni mewakili dengan Cl, 2Cl minus. Menghasilkan Mg ni kita pecahkan, Mg2 plus, Cl minus, tetapi Cl ni dia ada 2, jadi kita letak 2 di depan. Campur gas hidrogen. Seterusnya apa kita nak buat adalah kita singkirkan mana-mana ion atau bahan yang sebelum dan selepas dia sama.
Contohnya macam magnesium ni, sebelum magnesium, selepas magnesium ion, tak sama kita biarkan. Kemudian 2H plus hidrogen ion bertukar menjadi hidrogen gas, tak sama kita biarkan. Cl2 Cl minus ion klorida, ni pun ion klorida, 2Cl 2Cl minus, tidak berubah, jadi kita potong. Bila potong, kita ambil sahaja yang berubah. Okey, ini jadi persamaan ion dia. Okey. Seterusnya soalan C. Bandingkan, compare the observation in experiment 1 and experiment 2. And then explain your answer. Okey, dia suruh bandingkan pemerhatian eksperimen 1, eksperimen 2. Pemerhatian kita ada gelembung, tak ada gelembung ya. Okey, jadi pemerhatian tu kita nak cerita inference kan sebenarnya. Pemerhatian kita bahawa pada, okey, ini soalan ni kamu kena hati-hatilah. Biasa dia tanya soalan ni ya. Okey, jadi jawapan pertama kamu, jadi buku ni, penulis ni Wak Afifah, dia telah bagi kamu poin-poin nak jawab. Okey, cikgu ikut saja poin dia ni. Cikgu akan terangkan berdasarkan poin yang dibagilah. Okey, poin yang pertama, pemerhatian dia, kamu katakan bahawa pada eksperimen 1, dalam eksperimen 1, asid ada klorik dalam air telah bertindak balas dengan magnesium. Sebab apa? Ada gelembung gas. Maksudnya dia telah bertindak balas. Itu pemerhatian kamu. Dan inference. Okey, dapat 1 markah. Manakala yang kedua, markah yang kedua, kamu katakan hidrogen klorida di dalam tetrachlorometana, okey, tidak bertindak balas dengan magnesium. Sebab apa? Tidak ada apa-apa perubahan. Jadi dia sebenarnya tidak bertindak balas. Okey. Markah yang ketiga, kenapa disuruh terangkan jawapan kamu? Okey. Kenapa eksperimen 1 boleh bertindak balas? Kerana asid hidroklorik dia mengion di dalam air, menghasilkan ion hidrogen. Asid hidroklorik mengion dalam air, menghasilkan ion hidrogen. Dan ion hidrogen bertindak balas dengan magnesium, okey, menghasilkan gas hidrogen. Okey, bolehlah kita ikut dia ni. Seterusnya, itu yang berlaku pada eksperimen 1. Manakala pada eksperimen 2, kenapa tiada berlaku perubahan? Kerana hidrogen klorida di dalam tetrachlorometana. Tetrachlorometana ni satu contoh pelarut organik dah, ada banyak macam-macam. Tak semestinya tetrachlorometana, ada benzana, ada propanon dan juga alkohol. Okey. Hidrogen klorida dia kekal dalam bentuk molekul. Okey, tiada ion hidrogen hadir. Okey. So ini jawapan dia. Pertama, kamu nyatakan pemerhatian ada tindak balas, tak ada tindak balas. Kenapa tindak balas? Kerana asid hidroklorik mengion dalam air, menghasilkan ion hidrogen. Okey, ion hidrogen bertindak balas dengan magnesium, menghasilkan hidrogen. Okey, manakala hidrogen klorida dalam tetrachlorometana dalam bentuk molekul. Okey, tiada ion hidrogen hadir. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Soalan yang lain, tetapi konsep dia hampir sama. Di sini dibagi dua radas. Amonia ni sebenarnya akali lah. Bersifat sejenis akali ya. Dia sama juga dengan asid. Asid perlukan air untuk menunjukkan sifat asid. Jadi amonia pun sama, dia perlukan air untuk menunjukkan sifat alkali. Asid hanya boleh menunjukkan sifat asid dalam air, tidak di dalam pelarut organik. Sama seperti amonia juga. Okey, kita tengok.
Amonia ni amonia wujud dalam bentuk gas. Okey, jadi kita boleh salurkan dia dan masuk dalam pelarut. Tak tahulah sama ada dia air ke atau organik, sama juga pelarut B ya. Okey, di sini ada pemerhatian dia. Dalam pelarut A, pemerhatian dia kertas litmus merah bertukar menjadi biru. Okey, itu tanda-tanda bahawa larutan tersebut adalah alkali. Manakala B tiada perubahan, kamu boleh agaklah dia amonia tu dilarutkan dalam pelarut organik selain daripada air. Okey, jawab soalan dia. Namakan bahan yang mungkin bagi pelarut X dan Y. X, air lah pelarut. Pelarut dia ada dua jenis dia, sama ada air atau organik. Okey, air. Sebab ada bertukar. Alkali boleh menunjukkan sifat alkali. Okey, yang seterusnya Y. Okey, pelarut organik, tapi bukanlah kamu tulis nama organik. Namakan contoh pelarut organik. Ada banyak ni ya. Propanol, metylbenzena. Okey. Okey, mana-manalah kamu pilih. Ambil yang mudah senang, ingat. Okey, kita tengok soalan dia. Terangkan perbezaan pemerhatian bika A dan bika B. Okey, kita ulas dia penjawapan di sini. Okey, pemerhatian bika A berlakunya bertukar kertas litmus warna dia kerana kamu kata gas amonia mengayon di dalam air menghasilkan ion hidroksida. Yang pentingnya, okey, sini pun boleh juga kamu ikut ni, ataupun nak mudahnya adalah gas amonia mengayon di dalam air dan menghasilkan ion hidroksida. Okey, itu jawapan dia. Kemudian poin yang kedua, kamu kata kehadiran ion hidroksida menukarkan kertas litmus merah kepada biru. Okey, 2 poin. Yang ni kalau kamu nak tambah boleh, tapi yang cikgu cakap tadi pun sudah memadai. Kamu kata gas amonia mengayon di dalam air dan menghasilkan ion hidroksida, dan kehadiran ion hidroksida menukarkan kertas litmus merah kepada biru. Jadi kalau kamu nak tambah yang ada sini pun boleh juga. Okey, manakala B, gas amonia tidak mengayon dalam propanon. Okey, gas amonia tidak mengayon di dalam propanon. Okey. Yang kedua, orang kata amonia wujud dalam bentuk molekul, tiada ion hidroksida hadir. Amonia wujud dalam bentuk molekul, tiada ion hidroksida hadir, maka warna kertas litmus tidak berubah. Okey, itu poin yang cikgu simpulkan. Boleh pakai poin tu ataupun nak pakai ni pun boleh, tetapi mungkin banyak perkara lah kamu kena hafal, ataupun tadi pun dah kira skema pemakahan lah. Okey, kita lihat lagi soalan-soalan yang lain berkaitan dengan asid dan base. Okey, soalan ni pun popular juga. Dia bagi soalan 3 jenis asid etanoik, asid hidroklorik dan asid etanoik glasial. Ini nilai pH dia 317. Okey, soalan dia, apakah yang dimasukkan dengan asid lemah, asid kuat? Kena hafal lah ni. Kena hafal. Ni pun boleh biasa keluar juga dalam peperiksaan. SPM pun ada keluar. Cikgu bacakan. Asid lemah ialah asid yang mengayon separa di dalam air menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah. Ni semua kena ada dalam jawapan kamu ni. Manakala asid kuat, asid yang mengayon sepenuhnya dalam air,
menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Okey, ini kena hafal. Boleh keluar definisi-definisi biasa ditanya dalam peperiksaan. Okey, soalan seterusnya, antara asid ethanoik dengan asid hidroklorik, asid manakah yang mempunyai kepekatan ion hidrogen yang lebih tinggi? Terangkan jawapan anda. Okey. Okey, di sini cikgu kita akan menjawab, cikgu ikut saja jawapan ni, boleh diterima. Pertama kamu kata, poin yang pertama, asid hidroklorik mempunyai kepekatan ion hidrogen yang lebih tinggi berbanding asid ethanoik. Okey, satu poin, satu markah. Kenapa? Kerana kamu kata asid hidroklorik ialah asid kuat. Asid kuat. Tambahkan lagi, tak cukup setakat itu, mengion sepenuhnya dalam air dan menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Okey, semua ni penting. Okey, boleh juga kamu nak tambah persamaan pengionan ni. Okey, ini optional lah. Kemudian nyatakan asid ethanoik. Asid ethanoik ni dia ialah asid lemah. Iaitu asid yang mengion separa dalam air untuk menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang lebih rendah. Ni dah cantik dah poin ni. 1, 2, 3 dah cukup dah. Kalau nak kuatkan lagi poin kamu boleh buat persamaan pengionan bagi asid ethanoik. Seterusnya, mengapakah asid ethanoik dan asid hidroklorik mempunyai nilai pH yang berbeza sedangkan dua-duanya asid? Okey, yalah, kita tahu asid ethanoik, asid hidroklorik ni asid kuat. Dia mengion dengan lengkap dan menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Jadi kepekatan ion hidrogen yang tinggi, maka nilai pH rendah. Manakala asid ethanoik ni asid lemah. Apa dia asid lemah? Asid yang mengion dalam air, separa dalam air dan menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah. Jadi kepekatan ion hidrogen asid ethanoik yang rendah, maka nilai pH lebih tinggi. Tu simple je jawapan dia. Okey, soalan seterusnya, asid ethanoik glasial mempunyai nilai pH 7. 7 ni maksudnya bukan bersifat asid lah, dia normal 7. Tetapi asid ethanoik mempunyai nilai pH yang kurang daripada 7. Terangkan pemerhatian tersebut. Okey, sebelum cikgu terangkan, maksud asid ethanoik glasial ni, maksud dia adalah pure, tanpa kehadiran air. Dia diri sendiri je. Dia tidak ada air, dia hanya ada asid ethanoik glasial. Glasial tu maksud dia tiada air. Jadi bila tiada air, kata di sini molekul asid tidak mengion. Bila tidak mengion, maka asid ethanoik glasial hanya terdiri daripada molekul. Tiada ion hidrogen. Maka nilai pH dia 7. Manakala asid ethanoik mengion separa dalam air dan menghasilkan ion hidrogen. Okey, jadi nilai pH larutan kurang daripada 7 kerana kehadiran ion hidrogen. Kalau ada ion hidrogen, maka larutan tersebut adalah bersifat asid dan dia mesti pH dia kurang daripada 7.